أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وكفى بالله شهيدا. والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم كما علمت آدم فعلمنا، وكما فهمت سليمان فهمنا، وكما عصمت يوسف فعصمنا، وكما سلمت يونس فسلمنا، وكما أكرمت أيوب فأكرمنا، وكما ألهمت أوليائك فألهمنا، وكما هيمت أحبابك فهيمنا، ومن رضاك غنمنا، ومن فضلك لا تحرمنا، وجعلنا لك من الشاكرين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya pada malam ini dapat kita bertemu dengan izin Allah Subhanahu wa taala di rumah Allah yang mulia ini untuk meneruskan lagi perkongsian ilmu kita berkaitan dengan tajwidul Quran, iaitu kita sambung pada muka surat 328 betul. Itu berkaitan dengan gunnah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Kata musannif, yaitu gunnah dari sudut kesempurnaannya ada 5 martabat. Gunnah itu ada 5 martabat. Itu di sini disusun mengikut martabat yang paling kuat hinggalah martabat yang paling lemah. Huraiannya seperti berikut. Yang pertama iaitu gunnah yang terdapat pada nun musyaddadah dan mim musyaddadah. Baginya ada 7 keadaan. Baik. Iaitu pertama daripada 7 itu iaitu nun musyaddadah dalam satu kalimah dinamakan wajib gunnah ataupun wajibul gunnah. Nun musyaddadah dalam satu kalimah iaitu dinamakan sebagai wajibul gunnah. Yang kedua daripada 7 iaitu mim musyaddadah. Mim musyaddadah iaitu ataupun mim bertasydid. Nun musyaddadah iaitu nun bertasydid. Yang kedua mim musyaddadah dalam satu kalimah dinamakan wajibul gunnah. Nun musyaddadah dan mim musyaddadah. Yang ketiga iaitu nun musyaddadah dalam 2 kalimah hasil daripada idgham nun sakinah atau tanwin pada nun. Iaitu contoh faman nakasa. Faman nakasa nun sakinah bertemu dengan nun, tanwin bertemu dengan nun musyaddadah tu. Yang keempat iaitu mim musyaddadah pula. Mim musyaddadah dalam 2 kalimah hasil daripada idgham sakinah atau tanwin pada mim. Iaitu nun bertemu dengan mim musyaddadah dan tanwin bertemu dengan mim musyaddadah. Jadi sumpah sebut saja macam tak nampak pula gambaran tu. Tok semua duduk sengah lah. Baik, bagi ada buku tak apalah. Bagi yang tak ada buku ni. Okey. Gunnah. Jadi yang pertama tadi disebut iaitu nun
musyaddadah dalam satu kalimah, yaitu inna. Contoh yang kedua, mim musyaddadah dalam satu kalimah juga. Imma. Kemudian yang ketiga, nun sakinah atau tanwin dalam dua kalimah. Dua kalimah. Apa ya dia? Apa dia? Hasil daripada idgham ni. Idgham nun sakinah, sorry. Idgham kan, idgham nun sakinah kat sini. Idgham, ini nombor 3. Okay, idgham nun sakinah atau tanwin, cuma ni tukar ayat sikit lah. Kalau hasil tu ikut ayat buku kan. Ini ringkas dia beginilah. Idgham nun sakinah atau tanwin dalam satu kalimah pada nun musyaddadah dan mim musyaddadah lah, dia berkaitan kan. Satu, faman nakasa, yang ni nun pada nun, sorry, ni pada nun. Idgham nun sakinah atau tanwin pada nun, tertinggal ni pada nun. Dia melekat ya. Win pada nun, ya, iaitu faman nakasa. Faman nakasa. Faman nakasa. Okay. Yang kedua, siddiqan nabiyya. Siddiqan nabiyya. Biyya. Ada sabdu tak? Ada sabdu. Baik. Yang keempat, iaitu idgham nun sakinah atau tanwin pada mim. Idgham nun sakinah atau tanwin pada mim, pada mim musyaddadah lah, pada mim musyaddadah. Contohnya wa man ma'aka dan ismam mubina. Wa man ma'aka ismam mubina. Ismam mubinan. Baik, itu yang keempat. Kemudian yang kelima, idgham mim sakinah pada mim dalam dua kalimah. Yang kelima, idgham mim sakinah. Kadang-kadang kalau saya tulis kepala sin tu straight tu, faham sin kan tu. Dia ada yang tarik, dia ada yang ada gigi. Lebih kurang lah, beza khat je. Okay. Idgham mim sakinah jadi pada mim. Tidak. Idgham mim sakinah pada mim. Okey. Pada mim musyaddadah. Okey.
dalam dua kalimah. Dua kalimah juga. Itu mim sakinah. Contohnya di situ kam min fi'atin, kam min fi'atin, kam min fi'atin. Okey. Itu yang kelima. Yang keenam, idgham ba sakinah. Tadi mim, ini ba. Idgham ba sakinah pada mim dalam dua kalimah juga. Idgham ba sakinah pada mim musyaddadah dalam dua kalimah juga. Jadi contohnya irkam ma'ana, irkab ma'ana, irkam ma'ana. Oh, dekat sangat bro. Ma'ana. Okey. Yang ketujuh yaitu idgham lam ta'rif pada nun. Idgham lam ta'rif pada nun. Idgham lam ta'rif pada nun syaddadah. Dalam satu kalimah ni, dalam satu kalimah dua kalimah. Dalam satu kalimah. Wan nas. Okey. Baik. Jadi nampak ni. Nampak ah? Situ nampak. Situ tak ada. Situ ada jam. Nanti kena tambah lagi mesti. Tambah lagi satu TV. Orang belah ni tak nampak. Baik. Okey. Jadi ada berapa? Ada 7. Tidak 7. 7. Yang pertama iaitu nun musyaddadah dalam satu kalimah dinamakan wajibul ghunnah. Yang kedua iaitu mim musyaddadah dalam satu kalimah dan dinamakan wajib ghunnah. Inna yang pertama tadi, inna, nun musyaddadah itu. Yang kedua imma, itu contoh. Yang ketiga nun musyaddadah dalam dua kalimah hasil daripada idgham nun sakinah atau tanwin, iaitu idgham nun sakinah atau tanwin pada nun, iaitu nun musyaddadah. Itu contoh yang pertama, faman nakasa, maknanya diidghamkan nun sakinah itu kepada nun musyaddadah yang berikutnya. Yang kedua, contoh yang kedua, siddiqan nabiyya, jadi tanwin diidghamkan ke nun musyaddadah yang berikutnya, selepas daripada tanwin, jadi siddiqan nabiyya. Okay. Kemudian contoh yang keempat iaitu idgham nun sakinah atau tanwin pada mim musyaddadah. Itu contoh wa man ma'aka. Jadi nun sakinah idgham kepada mim, terus masuk kepada mim musyaddadah. Yang kedua tanwin ismam mubina. Jadi tanwin idgham kepada mim musyaddadah. Baik. Kemudian yang kelima yaitu idgham mim sakinah pada mim musyaddadah dalam dua kalimah. Contoh yaitu kam min fi'atin, kam min fi'atin. Yang pertama idgham
mim sakinah kepada mim musyaddadah. Yang kedua, nun sakinah bertemu dengan fa. Yang ni kadang-kadang dia boleh mengelirukan kita punya sebutan. Mana yang pertama idgham kepada mim musyaddadah, yang kedua nun sakinah idgham kepada fa. Jadi yang kedua adalah ikhfa. Jadi kam min fi'atin, ada setengah tersilap, mungkin terkeliru. Kam min dia tertutup je. Fi'atin, itu di antaranya lah. Baik. Kemudian yaitu idgham mim sakinah yang ke-6. Idgham mim sakinah bukan ba. Idgham ba sakinah pada mim. Idgham ba sakinah pada mim musyaddadah dalam dua kalimah, iaitu irkam ma'ana, terus masuk kepada mim, sedangkan hurufnya adalah ba. Sepatutnya irkab lah, tapi disebabkan dia idgham kepada mim musyaddadah, maka ada masuk kepada mim, irkam ma'ana, terus masuk kepada mim. Baik, kemudian yang ketujuh pula. Yang ketujuh iaitu idgham lam ta'rif pada nun. Iaitu contohnya wan nas. Jadi lam itu tidak dinyatakan bunyinya ataupun tidak disebut bunyi lam itu. Dia terus bunyi apa? Bunyi nun. Kerana diidghamkan kepada nun musyaddadah itu. Baik, ini disebut 7 daripada contoh yang ditunjukkan, yang dinyatakan berkaitan dengan gunnah yang terdapat pada nun musyaddadah dan mim musyaddadah. Baik. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan gunnah yang terdapat pada nun sakinah atau tanwin yang diidghamkan sebagai idgham naqis. Bahagian yang kedua ataupun nombor yang kedua iaitu gunnah yang terdapat pada nun sakinah atau tanwin yang diidghamkan. Baik, contohnya yang pertama miwal, iaitu nun sakinah bertemu dengan waw. Miwal. Yang kedua pula iaitu wayatima wa asira, iaitu tanwin bertemu dengan waw. Tanwin bertemu dengan waw, wayatima wa asira. Yang ketiga iaitu nun sakinah bertemu dengan ya, may yaqulu, may yaqulu. Dan yang keempat tanwin bertemu dengan ya, iaitu kalimah hisabai yasira. Hisabai yasira. Jadi keempat-empat contoh ini iaitu nun sakinah atau tanwin yang diidghamkan kepada huruf yang berikutnya, iaitu huruf waw dan juga huruf ya, maka diistilahkan ataupun disebut sebagai idgham naqis. Idgham naqis, makna qadarnya itu berkait dengan qadarnya yang kurang, tidak sepenuhnya, itu idgham naqis. Baik, jadi kita tengok itu di antaranya berkaitan dengan gunnah, gunnah pada nun musyaddadah dan mim musyaddadah, dan kemudian gunnah pada nun sakinah atau tanwin yang diidghamkan pada sebagai idgham naqis. Dan kemudian kita sambung pada bacaan kita. Baik, kita itu baca di mana? Ya. Yang tu kalau ikutkan begitulah. Tapi dari sudut tajuk ni dia terang permulaan dia dahulu. Kalau akan datang ni barulah kita akan masuk kepada yang berkaitan dengan idgham ma'al gunnah, idgham bila gunnah, kemudian idgham lam ta'rif, apa semua itulah. Dia akan masuk ke bab itu. Yang ni sebagai mukaddimahnya dia cerita baliklah. Cerita balik pasal sebelum ni kita ada belajar terus kepada bab tu.
Jadi bila kita ulang balik bab ni, jadi kita pun nak tengok apa dia ni. Itulah antaranya, kan? Okey, tak mana yang lepas? Cikgu ada tanda je. Ke surat 6 sampai ke tujuh ke apa? Ada tanda? Silap ambil Quran lain lah. Hilang tanda. Okey, kita sambung ke surat 7 ha. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulna ihbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda baik. Di sini kan ada apa? Ada contoh bagi contoh bagi apa ni? Kan fa imma kan. Ambil apa tadi tu? Mim musyaddadah dalam satu kalimah. Ini berkaitan dengan apa? Wajib gunnah. Fa imma. Baik, ulama bincangkan tentang kadarnya adalah dua harakat. Jadi kita baca ikut kadarnya lah. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Satu lagi antaranya disebut tentang bila mana mim musyaddadah, kan? Mim musyaddadah itu bila mana kita menyebut ataupun membacanya, cara kita menyebutnya bukan dengan kita mengetap bibir kita. Saya bukan fa im, bukan sampai tahap tu. Itu tahap tu maknanya kita berlebihan dah. Jadi tutup dengan rapat fa im, tapi kadar dengung kita tu kena pergi kepada khayshum ataupun hidung kita. Fa in ma ya'tiyannakum minni huda. Jadi kita baca itu dengan kita menyempurnakan dengung kita pada tempatnya, iaitu khayshum ataupun hidung. Baik. Okey, sekali lagi. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Sekali lagi, faman, kan kita dengung di situ, dengung ikhfa kan. Faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun.
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار. Kalimah apa tu? An-nar. Dia pada yang ketujuh ni apa? Idgham lam ta'rif pada nun musyaddadah dalam satu kalimah an-nar, kan? Jadi lam itu alif lam kemudian nun. Selepasnya ada sabdu di atas nun itu, kan? Jadi itu nun musyaddadah. Jadi idgham lam ta'rif pada nun musyaddadah dalam satu kalimah, dalam satu kalimah, kan? Ulaika ashabun nar. Hum fiha khalidun. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. Saya sekali lagi. وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. Baik. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به. Di sini ada dua wajah, kan? Pertama, wala takunu awwala kafirin bih, iaitu dengan kita menutup bibir mulut kita, rapatlah maksudnya. Yang kedua, wala takunu awwala kafirin bih. Ini makna ada sedikit ruang ataupun apa dipanggil rongga ataupun furjah ataupun sedikit terbuka. Nampak seumpama macam rapat, tapi ada sedikit seumpama seperti sehelai kertas boleh diletakkan ruang dia tu. Jadi ada ruang sedikit. Itu wajah yang kedua. Tapi kebiasaannya kita, orang kita ni baca yang pertama tadilah wala takunu awwala kafirin bih, rapat tu bibir mulutnya. Tapi maksudnya rapat tu bukan dengan kita mengetap sama macam tadi. Kalau mengetap itu terlalu tekan sangat bibirnya. Jadi kita hanya sekadar rapatkan, tutup bagi rapat, kerana di situ dia ada dengung, maka dengung itu dia akan melalui khayshum ataupun hidung. Baik. Terus ya. Wala tashtaru bi ayati thamanan.
wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Jadi tanwin bertemu dengan qaf, iaitu ikhfa apa? Yang lepas itu sebut apa dia? Ikhfa apa? Ab'ad ke? Aqrab ke? Awsat ke? Pasal qaf tu dia duduk jauh dengan makhraj nun. Dia tak? Kalau jauh dia panggil ab'ad lah. Kalau dekat dia panggil aqrab, qarib, aqrab. Jadi ni qaf dia duduk jauh. Di mana dia? Dia di pangkal lidah. Aqsal lisani fawqu wal qafu aqsal lisani fawqu, iaitu di pangkal lidah. Jadi antara pangkal lidah dengan makhraj nun tu jauh ke dekat? Jauh kan? Ke dekat? Sebab dia duduk kat lidah, kata dekat lah. Tapi ulama membahagikan dia tu duduk di jauh, tempatnya jauh sebenarnya daripada makhraj nun itu. Jadi itu dipanggil ab'ad. Ikhfa martabat dia ab'ad. Gitu. Jadi ikhfa hakiki itu hukumnya. Jadi dalam hukum ikhfa hakiki itu ada pembahagian dia berdasarkan tempat dia ataupun makhrajnya. Itu di antaranya. Sebab berbeza kan. Apa ni? Mana dia punya ayat tadi? Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Dengan itu kemudian kita pergi kepada makhraj qaf itu untuk mengeluarkan huruf qaf itu. Kalau fa kan, wa fi anfu suara kita hantar kepada huruf fa punya makhraj, iaitu di hadapan. Tapi kalau qaf dia ke dalam. Itu dia bunyi thamanan qalila. Dia pergi kepada makhraj huruf qaf untuk menyebut huruf qaf tersebut. Itu di antaranya. Okey, baik. Terus ya. Wa iyaya fattaqun. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. Jadi wa antum itu adalah ikhfa ab'ad ke aqrab? Ab'ad? Jauhnya. Apa yang jauh sangat? Ta dal ta makhrajnya di mana? Gusi ataupun gigi kacip sebelah atas, pangkal gigi kacip sebelah atas. Ini gigi kacip gigi depan ni lah, gigi tengah ni pangkal gigi sebelah dalam tu. Jadi hujung lidah bertemu dengan pangkal gigi kacip sebelah atas, maka pangkal gigi kacip dengan makhraj nun dia langit keras. Dekat ke jauh? Dekat sangat. Dekat, maka dia panggil aqrab, hampir. Jadi wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dengung kemudian hantar suara ke hadapan, makhraj ta. Wa antum tadi samanan qa, dia ke dalam kan. Yani wa antum ta'lamun, dia ke hadapan, dia hantar ke hadapan. Okey, sekali lagi. Wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Sekali lagi, wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jadi kaf tu dia sukun. Bila dia sukun, dia ada apa? Kaf sukun, dia ada hams, bersifat dia desir kan. Wa tak, tapi dia tidak kuat atau sampai bunyi watak. Itu
kuat sangat, berlebihan. Jadi sekadar bunyi watak sikit daya desir tu, tidak sampai meleret. Ataupun juga antaranya lagi satu lagi apa, ta, huruf ta kan, tabat, dia sembok, desir tu lebih kuat daripada huruf ta tu bunyi kan. Jadi itu dah berlebihan kadar sebutannya. Wa tabat sikit saja, dia sudah memadai yang dikatakan sebagai desir ataupun hamsun. Baik. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Wa atuz zakah. Jadi ha tu kan kita berhenti waqaf ta marbutah tu dengan bunyi ha. Wa atuz zakah. Jadi ha tu ulama kata jangan kita sembunyikan. Ada setengah baca ataupun kekeliruan sebutannya wa atuz zakah, tak bunyi, tak jelas bunyi ha tu. Jadi ha antaranya apa dipanggil, Imam Ibnul Jazari melarang pembaca Al-Quran itu menyembunyikan ataupun mengamalkan sifat khafa. Sifat khafa maksudnya sembunyi bunyi ha tu, sembunyikan ha itu. Itu tidak dibenarkan. Jadi kena wa atuz zakah. Jadi lepas ha tu, zakah, bunyi ha tu, desir tu bunyi ha tu. Itu sekali lagi, wa aqimus salata wa atuz zakah. Waruka'u ma'ar raki'in. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Tenang-tenang, jangan galuh, jangan gopoh, relax. Sekali lagi. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Macam tak cukup Okey, kita berhenti di pertengahan dia. Baik. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. أفلا تعقلون. Kenapa kita berhenti di tengah tadi tu, iaitu sampai kat watan sauna anfusakum, kerana nak bagi tuan-tuan perempuan, ibu ayah sekalian, jaga pada gunnah an-nas tu. Saya tadi tengok macam laju sangat.
Tu jadi kita ambil berhati-hati memeliharanya kan. Atamurunan tak cukup, atamurunan nasa, lajunya dia pergi. Jadi kita sempurnakan dia sampai 2 harakat tu. Atamurunan nasa bil birri wa tu pun sama juga, wa tansawna anfusakum pun sama juga. Jadi ada tempat-tempat yang dengung sebenarnya. Di tempat-tempat dengung ini adalah apa dipanggil, iaitu kita merehatkan suara kita dan nafas kita. Jadi kita tak baca laju itu sampai habis dah. Dia ada tempat yang kita rehat, ada tempat yang kita gunakan nafas. Itu kaedah bacaan Al-Quran. Tapi yang tu bila kita baca dengan teliti, dengan berhati-hati, maka barulah kita dapat. Tapi kalau kita baca, saya mindset yang pertama tadi, aku kena sampai kepada wa antum tatluna kitab. Tak sampai, ini nafas pendek ni. Jadi kita mindset kita begitu, maka kita kejar. Bila kita kejar, dengung tang sini kita tinggal, daripada 2 rakaat jadi 1, daripada 2 rakaat jadi 1. Tu kita potong. Nampak? Itu di antaranya lah. Baik. Jadi perlu kita baca dengan apa dipanggil, dengan tenang kan, dan menjaga dia punya kadar-kadarnya supaya tidak jadi laju. Baik, kalau laju kena baca dengan tertib yang laju. Maksudnya tak boleh setengah kalimah kita baca perlahan, kemudian setengah kalimah lagi kita baca laju. Itu tak boleh. Dia jadi tak sama tempo dia. Itu di antaranya. Jadi kalau nak baca laju, contoh atamurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab. Itu tempo dia laju lah. Tapi semua tu kita kena jaga juga. Dia tak boleh ni pendek, ni panjang, ni pendek, ni panjang. Dia tak kena. Nampak? Kalau kata tak kena, dia bunyi. Baik, sampai masa dia. Itu di antaranya, no? Baik, insya-Allah. Jadi itulah contoh bacaan yang dapat kita kongsikan bersama pada malam ini. Insya-Allah, mudah-mudahan ia sebagai satu perkara yang bermanfaat untuk kita semua. Selain daripada kita berkongsi berkenaan dengan nun musyaddadah, gunnah dan sebagainya, juga kita turut berkongsi berkenaan dengan bacaan, kan? Bacaan daripada ayat Al-Quran pada surah Al-Baqarah ini ayat 38, kita sempat sampai kepada ayat 44. Jadi minta izin sesiapa daripada para jemaah ni boleh tanda tu, kita sambung nanti akan datang, sambung pada ayat 45 nanti insya-Allah. Mudah-mudahan dengan izin Allah Taala, itu surah Al-Baqarah, kita sambung pada ayat 45. Jadi berkaitan dengan tajuk-tajuk yang akan datang, iaitu tajuk gunnah yang berikutnya, yakni gunnah yang terdapat pada nun sakinah atau tanwin dan mim sakinah yang diikhfakan. Maka ia berlaku dalam 3 keadaan. Nanti kita tengok pada masa akan datang insya-Allah. Baik, sekadar itu dahulu pada malam ini. InsyaAllah semoga ia bermanfaat untuk kita semua. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina, allimna minhu ma jahilna, warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar, waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.